Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi kita di dalam kelas matematik buat kali yang ketiga. Baik, hari ini cikgu akan ajar tajuk 1.6 bundarkan nombor. Jadi anak-anak semua boleh rujuk buku teks muka surat 32, 33 dan 34. Baik, kita tengok objektif pembelajaran kita hari ini. InsyaAllah di akhir pembelajaran, murid dapat membundarkan nombor bulat hingga ratus yang terdekat dengan betul dan tepat. Baik, apa itu bundar nombor? Bundar nombor ialah tukarkan nombor. Baik, untuk tahun 2, cikgu akan ajar bundarkan nombor kepada puluh yang terdekat, yang pertama. Dan yang kedua, cikgu akan ajar cara nak bundarkan nombor kepada ratus yang terdekat. Bila kita sebut mengenai bundar, kita akan mengelaskan nombor kepada dua golongan, iaitu miskin dan juga kaya. Jadi kita tengok satu-satu. Nombor miskin ialah nombor sifar 1, 2, 3 dan nombor 4. Jadi kita tengok apa ciri-ciri nombor miskin. Ya, kalau kamu jumpa nombor miskin ini, kamu tidak perlu tambah 1, iaitu kekalkan sahaja nombor. Yang kedua, tukar nombor belakang kepada nombor sifar. Yang ini nanti cikgu akan berikan contoh. Jadi kita tengok pula nombor kaya 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini adalah kawan-kawan golongan yang kaya. Okey, kita tengok apa ciri-ciri golongan kaya. Wajib tambah 1. Jadi bila kata jumpa je nombor kaya, kamu kena tambah 1. Kemudian tukarkan nombor belakang kepada sifar. Jadi miskin dan kaya, nombornya kamu kena hafal supaya kamu tidak melakukan kesalahan. Okey, baik, kita pergi kepada contoh yang pertama. Bundarkan 232 kepada puluh yang terdekat. Jadi kata kunci di sini ialah puluh. Kita nak bundarkan nombor kepada puluh yang terdekat. Jadi keluarkan dulu nombor dalam soalan tu. 2, 3, 2. Kemudian letakkan dulu nilai tempat untuk setiap nombor. Sebab apa? Kita nak kenal pasti yang mana nombor puluh. Jadi 2 ialah sah, 32. 2 ialah ratus. Jadi kita tengok puluh ialah nombor 3. Kemudian kita tengok nombor yang di belakang dia, kawan baik dia, iaitu sah. Jadi sah ni 2. Jadi 2, cuba ingat balik, miskin ataupun kaya. 2 ialah nombor miskin. Jadi miskin tadi yang pertama tidak perlu tambah 1. Cuma kekalkan nombor 3 ni, kita kekalkan, tak perlu tambah. Kemudian tukarkan nombor belakang kepada sifar. Jadi 2 ni kita kena tukarkan dia kepada nombor sifar. Jadi jawapannya akan jadi 230. 3 kita kekalkan sahaja, tak perlu tambah 1. Kemudian nombor belakang daripada 3, 2 ini kita tukarkan dia kepada sifar. Kemudian nombor yang tak ada kena-mengena, iaitu ratus, kita salin sahaja. Jadi dapatlah jawapan 230. Yang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 32. Baik, kita pergi kepada contoh yang kedua. Bundarkan 237 kepada puluh yang terdekat. Jadi tengok di mana kata kunci di sini. Ya, kata kuncinya ialah puluh. Jadi kita nak bundarkan nombor kepada puluh yang terdekat. Seperti biasa, keluarkan dulu nombor. Kemudian tuliskan dulu nilai tempat. Untuk kita cari nombor apa yang ada pada nilai tempat puluh. Okey, 3 adalah nilai tempat puluh. Jadi kita tengok nombor di belakang dia, ni nombor sah. Okey, sah kita kenal pasti. Sah nombor miskin ataupun kaya. Sah tergolong dalam nombor yang kaya. Jadi apa ciri-ciri golongan kaya tadi? Wajib tambah
1. Ni wajib tambah 1. Kena tambah 1 dekat mana? Dekat puluh. Sebab kita nak bundarkan kepada puluh yang terdekat. Jadi tambah 1 dekat bawah 3. Kemudian tukarkan nombor belakang kepada sifar. Jadi kita tengok jawapan ialah 200 ni salin je balik 200. Kemudian 3 tambah 1 sama dengan 4. 7 tukarkan kepada sifar. Jadi jawapannya ialah 240. Mudah kan? Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Yang ini boleh rujuk buku teks muka surat 33. Jadi bundarkan 734 kepada ratus yang terdekat. Jadi keyword dekat sini ialah, maaf, cikgu tu salah garis. Keyword dekat sini ialah ratus. Sebab kita nak bundarkan kepada ratus yang terdekat. Kemudian keluarkan dulu nombor. Nyatakan nilai tempat untuk setiap nombor 4 ialah SAR 3700. Jadi kita nak bundarkan nombor 7. Untuk bundar kita kena tengok nombor belakang dia. Kawan baik dia, nombor belakang dia. 3. 3 tergolong dalam golongan miskin atau kaya. Ya, 3 tergolong dalam golongan miskin. Jadi ciri-ciri golongan miskin tadi yang pertama tidak perlu tambah 1. Kekalkan sahaja nombor 7. Kemudian nombor belakang semua ditukar kepada sifar. Jadi salin je balik 7 bawa turun, salin je balik 7. 3 jadi sifar, 4 pun jadi sifar. Jadi jawapannya ialah 700. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Bundarkan 859 kepada ratus yang terdekat. Sama juga, kata kuncinya di sini ialah ratus. Kita nak bundarkan nombor ini kepada ratus yang terdekat. Jadi salin semula nombor. Kemudian nyatakan nilai tempat untuk setiap nombor yang berikut. Jadi ratus nilainya ialah 8. Tengok nombor belakangnya. 5 miskin ataupun kaya. Ya, 5 tergolong dalam golongan kaya. Jadi kaya, ciri-cirinya yang pertama kita kena tambah 1 dekat mana? Tambah 1 dekat ratus tadi. Tambah 1 dekat ratus. Kemudian kekalkan nombor belakang. Maaf, tukar nombor belakang kepada nombor sifar. Jadi jawapannya 8 tambah 1 sama dengan 9. 5 jadi tukar kepada sifar, 9 pun tukar kepada sifar. Jadi jawapannya ialah 900. Okey, itu sahaja untuk pengajaran kita hari ini. Untuk latihan minggu ini, kamu dikehendaki untuk membuat buku aktiviti muka surat 21 dan 22. Jangan lupa tulis hari dan tarikh di muka surat tersebut. Sekian, terima kasih. Jumpa di kelas yang akan datang. Semoga semua yang menonton video cikgu mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.